إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung lagi pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita dah baca dengan panjang lebar berkaitan dengan satu kisah ataupun dua kisah yang kita sebut, iaitu berkaitan dengan kisah seorang lelaki yang membunuh 100 orang, dan kita juga telah pun baca kisah berkaitan dengan kera melemparkan separuh wang ke dalam laut. Yang mana kita ceritakan kedua-dua ini bagaimana Nabi SAW sebut orang yang tidak jujur dalam pekerjaan dia, perniagaan dia dan perbuatan dia, maka Allah kirimkan seekor kera tiba-tiba ada di tengah laut membuang separuh daripada hasil kerja dia tadi, hanya meninggalkan daripada perkara yang halal sahaja. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk satu hadis yang panjang. Cerita berkaitan dengan tajuk yang diletakkan oleh tuan kitab kita, seperti kacang lupakan kulit. Ini tajuk yang diletakkan oleh tuan kitab kita. Ataupun kalau dalam bahasa Arabnya ataupun mudahnya, seperti orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kerana cerita yang kita nak bawa pada pagi ini cerita yang panjang, dan cerita ini tuan-tuan cerita yang cukup baik untuk kita sama-sama ambil pengajaran. Baik. Mari sama-sama kita dengar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cerita yang kita nak sebut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna salasatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma bada lillahi azza wa jalla an yabtiya lahum fab'asa ilaihim malakan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita sambil baca sikit-sikit tuan-tuan. Daripada Nabi, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ada 3 orang lelaki daripada kalangan Bani Israel. Nabi cerita
kisah tentang Bani Israel. Kita sebut banyak kali dah tuan-tuan. Bani Israel salah satu daripada generasi yang panjang tempoh hayat mereka, dan ada banyak kisah-kisah yang menarik daripada kalangan Bani Israel. Sama ada kisah itu kisah yang baik dan juga kisah yang tak baik. Ini salah satu yang Nabi cerita. Nabi kata, ada 3 orang daripada kalangan Bani Israel yang berpenyakit sopok. Yang pertama Nabi kata, ada seorang lelaki ni yang dia ni abrasa, orang yang penyakit sopok. Kan kita bila masuk zaman musim Covid, Tuan Imam akan baca doa, antaranya minta dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal abras, daripada penyakit sopok. Orang yang ada macam sakit, ada tompok-tompok keputihan ataupun ada tompok putih-putih di tangan ni, putih di muka, putih di badan. Macam tu. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wa aqra'a wa a'ma, dan daripada 3 orang itu juga ada salah seorangnya orang yang dia berpenyakit botak. Rambut ni bukan tak tumbuh sebab tua, rambut ni bukan tak naik sebab dia apa ni, tapi memang dia jenis rambut tak naik. Dia jenis rambut yang memang muda pun rambut dia dah ada masalah dah, tak boleh tumbuh, sehingga orang mengkeji kutub mereka. Dan orang yang ketiga wa a'ma, kata Nabi SAW, orang ketiga daripada kalangan Bani Israel tadi ni seorang yang berpenyakit buta. Tuan-tuan, 3 orang. Sopok, kemudian orang yang berpenyakit botak, dan yang ketiga orang yang berpenyakit dia ni ada masalah buta. Ketiga-tiga penyakit ini Allah Subhanahu wa taala uji depa dengan penyakit-penyakit depa. Allah Subhanahu wa taala uji. Yang mana ketiga-tiga orang ni tuan-tuan, bukannya setakat depa ni diuji dengan penyakit, bahkan depa juga dicemooh oleh orang ramai. Bila pergi jumpa dengan orang ramai, orang akan kutuk depa, orang akan kata dekat depa, orang akan sebut macam-macam dekat depa, orang akan jauhkan diri daripada depa kerana penyakit yang depa alami. Sudahlah miskin, sudahlah rupa dia macam tu, sudahlah dalam keadaan tak ada apa-apa, kemudian dia pula dihalau oleh orang ramai bila dekat dengan orang. Tuan-tuan, ini satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada 3 orang ini. Kemudian tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fab'asa ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutuskan kepada mereka seorang malaikat. Malaikat yang mai dalam rupa paras manusia. Malaikat yang mai dalam keadaan manusia, mai berjumpa, bertemu dengan 3 orang ni. Bertemu dengan 3 orang ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat tersebut datang kepada si sopok. Mula-mula dia pergi dekat orang yang ada penyakit kulit ni, orang yang ada penyakit sopok ni. Lalu malaikat pun bertanya, apakah yang paling engkau sukai? Malaikat tanya dekat dia, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa agak-agak benda yang hang paling suka sekali? Aku nak tanya hang ni, wahai lelaki yang berpenyakit sopok, aku nak tanya apa benda yang hang paling suka dalam hidup hang, kalau boleh hang nak sangat-sangat macam tu. Qala launun hasanun wa jildun hasanun, kata dia. Dia kata aku ni, dia kata kalau dalam umur aku ni, kalau aku diberi kesempatan, aku tak mau benda lain, dia kata. Melainkan dia kata launun hasanun wa jildun hasanun, kalau boleh aku nak warna kulit aku ni, kulit aku dan warna kulit aku ni hasanun, biarlah cantik macam mana orang lain juga. Kalau boleh kulit aku ni biarlah bersih, tak ada nampak tompok-tompok, tak ada nampak cacat celah, tak ada nampak apa-apa, tak ada. Qad qazarani nas, dia kata, kerana dengan penyakit-penyakit yang Allah bagi kepada aku tadi ni, menyebabkan orang menjauhkan diri, merasakan diri aku ni kotor, dia kata. Orang tak mau duduk dekat aku, orang jijik duduk dekat aku sebab aku ni ada penyakit macam tu. Laki diminta,
Tuan-tuan, macam itulah orang yang ada penyakit, bila dia ditimpa dengan sakit, bila tanya pada dia apa yang kamu nak, mesti salah satunya dia nak supaya penyakit dia itu disembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para malaikat ataupun kata malaikat pada masa tu, maka malaikat pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala famasahu fazahaba anhu. Maka malaikat pun menyapu fazahaba anhu, hilanglah daripada penyakit tadi. Malaikat tuan-tuan dia pegang dekat kawasan kulit yang tompok-tompok, kawasan yang tompok-tompok dia sapu tangan, sapu kaki, sapu muka. Dia cerita lebih kurang macam kisah Nabi Allah Isa alaihi salam. Kan kisah Nabi Allah Isa, sebab apa Nabi Allah Isa Al-Masih? Kan Allah Taala sebut Masih ibn Maryam. Nabi Isa juga Masih, kerana Masih Nabi Isa ni, Nabi Isa sentuh orang yang buta, orang yang sakit, boleh menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam satu hadis Nabi sebut Nabi Isa ini Masihul Huda. Nabi Isa itu seorang yang boleh menyapu, yang membawa kepada petunjuk. Kalau Dajjal Masihul Dalalah, orang yang dia juga boleh sapu, tapi sapu dia tu membawa kepada kesesatan. Kan nanti di akhir zaman Dajjal akan turun 40 hari. Hari yang pertama seolah-olah macam 1 tahun yang panjang, kemudian makin pendek. Dalam tempoh tersebut Dajjal akan goda, akan hasut, akan ajak, akan buat dakwah kepada orang ramai supaya ikut dia. Nabi Isa alaihi salam berbeza. Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat kepada Nabi Isa. Nabi Isa boleh sapu orang yang sakit tadi, orang tu buta, sapu mata, celak dia. Orang yang ada penyakit pekak, sapu telinga, dengar dia. Orang yang tak boleh bercakap, sapu mulut, boleh bercakap, boleh bertutur, boleh kata-kata dia dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, kami masa zaman mengaji dulu ada pengalaman di perkampungan orang asli dekat Gua Musang di Kelantan. Masuk dalam tuan-tuan, naik pickup ni 2 jam ke 4 jam macam itulah, daripada Pekat naik lebih kurang 3 jam macam tu, terus nak sampai dekat perkampungan orang asli sana. Line apa pun tak ada, ingat lagi. Tuan-tuan, dia pun cerita, dia pun kata tahu kita dah buat kerja, dia pun kata orang Islam buat kerja. Habis saja kita masuk, habis kita duk baru cerita, baru pergi duduk surau depa. Surau depa ni hidup bila kita sampai, masa kita tak ada, surau depa tak hidup. Kita pergi ni ajak main semayang, kita buat makan sikit, kita buat tazkirah, kita cerita peringat balik tentang Islam, depa main. Habis saja orang Islam keluar, habis kita keluar tuan-tuan. Ni orang bukan Islam, antaranya orang Kristian, tiru macam mana Nabi Isa alaihi salam. Salah satunya apa mereka buat? Mereka bawa mai doktor-doktor, bawa mai perubatan-perubatan, bawa mai ubat-ubat. Ni salah satu bentuk dakwah mereka. Bentuk mereka nak ajak supaya orang-orang yang baru nak berjinak dengan Islam ataupun tak berapa kenal Islam untuk ikut agama mereka balik. Ini Nabi Isa alaihi salam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat tadi ni famasahahu, dia sapu kawan tu tadi ni, orang yang sakit sopak tadi. Bila kawan tu kata aku ni tak mau benda lain, nak kulit yang baik, nak warna yang cantik daripada kulit aku ni, supaya orang suka bergaul dengan aku, duduk tengok dengan aku. Maka malaikat tadi pun sapu, fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia launan hasanan wa jildan hasanan, kulit yang cantik, warna kulit tu pun warna cantik. Tuan-tuan, lala tu juga penyakit yang dialami dia tadi tu sembuh. Qala ayyumal ahabbu ilaik. Kemudian malaikat tanya pula kat dia, baik, permintaan pertama ataupun benda pertama hang dah dapat, aku nak tanya pula. Malaikat kata, apa harta yang hang paling suka sekali? Dalam banyak-banyak harta, kalau boleh harta apa yang hang nak?
tanya malaikat, tanya lelaki, tanya malaikat yang berubah jadi seorang lelaki tu. Maka dia pun jawab, faqala al-ibilu qala au al-baqar. Kita punya perawi hadis ni dia keliru sama ada lelaki disebut unta ataupun sebut kambing, antara dua. Kalau sagi ni lelaki yang kedua tu unta, maka lelaki yang pertama ni adalah lembu. Dia keliru antara lembu ataupun unta. Tak apalah kita kata unta. Maka lelaki yang sakit sokak tadi dia kata, aku ni nak unta, aku suka dengan unta. Maka huwa syakkun fi zalik, maka dia pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia al-ibil, unta tadi. Penyakit dia sembuh, kemudian dia dapat binatang seekor unta ataupun sepasang ekor unta yang nanti unta nanti ni berkembang biak dia daripada seekor, daripada 2 ekor, daripada 3 ekor, daripada satu kandang, akhirnya sampai satu lembah punya banyak besarnya hasil daripada apa yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian bila habis takat tu, kemudian malaikat pi pula kepada orang yang kedua. Malaikat pi pula kepada orang yang kedua. Bila malaikat pi kepada orang yang kedua, wa ata aqra'a faqala ayu syai'in ahabbu ilai. Malaikat tanya juga soalan yang sama macam pi lelaki yang pertama. Ni aku nak tanya ni kepada kamu yang penyakit botak ni. Kamu ni penyakit botak ni sebab apa? Botak ni kena apa? Maka dia pun cerita. Kemudian malaikat tanya kepada dia, apa yang paling kamu suka, yang paling kamu nak sekali dalam hidup kamu? Maka dia pun kata, qala sya'run hasanun fayadhhabu anni haza qadaran linnas. Dia kata, aku ni tak minta benda lain, melainkan aku minta untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku sya'run hasanun, rambut yang cantik. Kan tuan-tuan, ada orang yang rambut dia kalau ada sikit tompok apa sikit, kadang-kadang dia malu. Kan, bila tengok iklan macam hair care, kan, iklan, kalau buka iklan tu, bila tengok balik interview dekat orang-orang yang terima rawatan sebelum dengan selepas, sebelum tu dia kata apa, saya malu jumpa kawan. Bukan tak ada rambut langsung, ada rambut tapi malu. Saya selalu pakai topi, saya selalu pakai cap, selalu pakai kopiah, macam itulah lebih kurang. Tu tak ada rambut sikit, malu dia. Apatah lagi kalau macam kawan ni memang penyakit yang tidak tumbuh rambut, tak ada rambut. Kalau kita dulunya ada rambut kepada tak ada rambut, daripada banyak rambut kepada kurang rambut, daripada rambut hitam kepada rambut putih, laki ni baru saja muda lagi tapi tak ada pada dia rambut. Dan dia sambung lagi, dia kata wa yadhhabu anni, dan orang ramai jauh daripada aku kerana dengan penyakit aku ni orang menjauhkan diri daripada aku. Qala famasahahu fadhhaba. Bila laki tu sebut macam tu, maka malaikat pun sapu kepala dia. Sapu kepala dia tuan-tuan. Kemudian bila sapu, maka tumbuh semula rambut-rambut yang dia tu dah tak ada rambut ataupun dia memang jenis orang yang tak ada rambut. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kepala dia tadi ni dan menumbuhkan rambut dia. Fa'utiya sya'ran hasanan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia rambut yang cantik. Rambut yang cantik. Tuan-tuan, kita kalau sebagai orang lelaki pun, rambut itu salah satu daripada mahkota lelaki, apatah lagi orang perempuan. Orang perempuan kalau tak ada rambut lagi pelik. Orang lelaki tak ada rambut boleh gagah hari, tapi orang perempuan kalau tak ada rambut lagilah rasa seolah-olah diri dia tu tak ada apa-apa. Sebab rambut juga salah satu daripada mahkota yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian malaikat tanya juga soalan yang kedua, fa ayyu mali ahabbu ilaik, apa harta yang kamu nak, yang paling kamu suka? Qala al-bakhar, maka dia pun jawab, dia kata, aku ni tak mau benda lain melainkan aku nak, kalau boleh kamu berikan kepada aku lembu. Faqala fa'atahu baqaratan hamilan, maka dikurniakan kepada dia lembu yang bunting, yang ada kandungan dah, yang ada bunting dah. Faqala
yubaraku laka fiha. Maka malaikat pun kata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kamu apa yang Allah Taala berikan. Kemudian malaikat pergi pula kepada orang yang ketiga pun sama. Wa atal a'ma faqala ayu syai'in ahabbu ilaih. Malaikat pergi pula dekat orang yang buta. Tuan-tuan, orang yang buta pergi dekat orang yang buta tadi, malaikat tanya juga, ayu syai'in ahabbu ilaih. Hang ni suka apa? Tuan-tuan, dia ni penyakit buta yang daripada lahir, daripada kecil. Orang yang sakit buta dia tu daripada kecil. Ada juga yang mengatakan dia ni buta dia tu bukan buta yang buta permanen terus. Buta yang dulu dia boleh tengok, lepas tu dia buta. Kan, kalau kita cerita dulu ni, zaman Nabi Yusuf alaihi salam, ketika mana ayah dia Nabi Yaqub ni buta. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran, bila abang-abang dia pergi jumpa dengan Nabi Yusuf, maka abang-abang dia pun bawa balik baju dia. Bawa balik baju Nabi Yusuf untuk disapukan ataupun untuk dicium supaya penglihatan tu boleh tumbuh semula. Sebab butanya Nabi Yaqub ini bukan buta yang daripada awal, tapi buta yang dulunya lihat, kemudian buta kerana terlampau banyak menangis ataupun bersedih dengan kehilangan Nabi Allah Yusuf dan kehilangan pula Bunyamin buat kali yang kedua. Yang tu kita dah pernah cerita dah dulu. Bila pergi dekat lelaki yang buta ni, maka malaikat pun tanya benda yang sama. Ayu syai'in ahabbu ilaih. Benda apa yang hang paling suka sekali? Qala yarudullahu ilayya basari wa ubsira bihin nas. Dia kata, aku tak mau minta lain, melainkan Allah mengembalikan semula penglihatan aku supaya aku boleh melihat manusia. Tuan-tuan, orang yang buta, kalau dia tu buta daripada kecil, dia mungkin tak pernah tahu, tak pernah nampak, tak pernah macam kita ni. Tapi kalau orang tu dia pernah tengok, kemudian dia dibutakan ataupun dia buta dengan sebab penyakit ke apa, itu antara permintaan dia. Minta kepada Allah supaya nak melihat semula macam mana dia pernah tengok dulu. Tuan-tuan, selalu kita ulang sebut, nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ni kena syukur banyak. Orang yang buta, tuan-tuan, dia ni tak tahu apa warna yang dia boleh tengok kalau dia tu daripada kecil dia buta. Kalau dia tu daripada kecil dulu dia boleh tengok, kemudian dia buta, mungkin dia kenal, mungkin dia tahu warna, mungkin dia tahu. Tapi orang yang daripada kecil buta, tuan-tuan, Allahu Rabbi, berat pada dia, berat. Begitu juga, tuan-tuan, bila kita sebut juga orang yang buta, tuan-tuan, kita kena syukur nikmat banyak-banyak. Orang buta Allah tak bagi tengok. Kita yang Allah Ta'ala tak bagi buta ni, kita syukurlah nikmat mata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Gunakan mata kita ni untuk buat benda-benda yang mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu sebut, kita ni kalau nak uji, nak tengok, kan, bukan kata kita balik rumah, turun tangga lagi, pergi kat kereta pun cukup dah, cuba pejam mata tengok jadi ke mana. Kan, kita try tengok nak berasa macam orang buta, agak-agak jadi macam mana ni, tera dalam 50-60 orang tadi lagi, jalan tutup mata, belakang habis hang tak tahu macam mana keadaan. Nak abangnya betapa beratnya orang yang buta, susahnya nak turun sampai ke kereta, nak jalan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Maka lelaki tadi ni dia minta macam tu. Dia kata, yaruddullahu ilayya basari. Dia kata, aku nak minta pada Allah, Allah kembalikan penglihatan aku supaya aku boleh melihat manusia. Kemudian malaikat pun sebut, malaikat kata, famasahahu farudda ilaihi basara. Maka malaikat pun sapu mata dia tadi ni, menyebabkan dia boleh melihat semula. Allah kembalikan penglihatan dia. Qala ayu mali ahabbu ilaihi. Qala al-ghanam. Maka mereka tanya soalan yang sama macam kawan-kawan dia pihak lain tadi ni, apa yang kamu nak? Maka dia pun kata al-ghanam. Diberikan kepada dia kambing yang ada dah anak kambing yang bunting. Kemudian daripada kambing yang bunting tadi tu berkembang biaklah banyak. Yang buta tadi pun kambing dia kuih banyak, kuih banyak. Yang lembu tadi pun daripada sikit kuih banyak, kuih banyak.
Yang unta tadi pun sama, daripada seekor, daripada sikit kuih banyak. Hasil daripada ternakan. Walihadza wadin min ghanam, walihadza wadin min baqrin, walihadza wadin min ibil. Semuanya wad. Tentang wad ni maksudnya satu lembah. Kalau satu padang pun banyak, ini kan satu lembah, tuan-tuan. Satu lembah maksudnya banyak betul. Merenut tengok nampak sampai belakang betapa banyaknya kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Tuan-tuan, saya bila baca hadis ni teringat kami zaman mengaji dulu, kami buat pentomet. Hadis ni kami buat pentomet. Kami buat lakonan, buat skrip, buat lakonan cerita tentang hadis. Walaupun kami cerita tu dalam bahasa Melayu lah, buatlah bentuk bahasa Melayu apa. Kami cerita berkaitan dengan hadis ni. Buat lakonan orang botak, buat lakonan orang buta, buat lakonan orang yang sakit sopok, dan kami kisahkan balik supaya nak bagi ingat tu cerita ni. Cerita ni menarik, tuan-tuan. Baik. Kemudian bila dah satu tempoh yang lama, tak lama lepas daripada tu, masing-masing dah kaya ni. Hak buta pun kaya, yang sopok pun kaya, yang botak pun masing-masing dah kaya dah ni. Dah ada harta yang banyak. Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskilun taqatta'at bihi aljibalu fi safari fala balagha al-yawma illa billahi thumma bik as'alu billadhi a'taka al-lawn lawn al-hasana wa jild al-hasana wal mala ba'iran ata'allabahu alayhi fi safari. Baik, pendek ceritanya, tuan-tuan, maka malaikat pun mai menyerupai bentuk ketiga-tiga orang tadi. Malaikat mai dalam bentuk tiga-tiga orang tadi ni. Mula-mula malaikat mai dekat orang yang penyakit sopok. Malaikat mai dekat orang yang penyakit sopok, malaikat pun mai balik dalam keadaan rupa dia yang sakit sopok dulu. Dulu malaikat mai, malaikat sihat, mai jumpa dengan kawan tu sakit sopok. Lalu ni kawan tu sihat, malaikat mai pula dalam keadaan rupa yang lebih kurang macam dia dulu. Malaikat mai, malaikat kata, aku ni orang miskin, dia kata. Aku ni orang yang tak ada duit. Aku ni tengah musafir dan bekalan aku ni habis, dia kata. Dan aku orang yang berpenyakit sopok. Aku ni orang yang dalam keadaan berpenyakit sopok. Maka aku ni tak boleh hidup sampai sekarang ni, melainkan kalau boleh Tuhan berilah izin pada saya untuk saya makan dan minta kepada Allah Subhanahu, minta untuk Tuhan berikan pada saya daripada harta Tuhan yang sedikit ni. Boleh tak Tuhan, kalau saya nak minta untuk Tuhan bagilah apa-apa dekat saya? Kata lelaki malaikat yang berupa macam dia dulu. Tiba-tiba, tuan-tuan, dengan sombongnya lelaki yang sopok tadi ni kata, dia kata banyak lagi orang yang memerlukan, dia kata. Kemudian malaikat yang yang buat ataupun yang menyerupai dengan lelaki sopok tadi pun dia kata, aku seolah-olah macam pernah tengok hang ni, kata malaikat. Malaikat dah mula dah. Malaikat kata, aku ni macam pernah tengok hang. Hang ni bukankah dulu ni hang ni orang yang sakit sopok? Kemudian Allah Ta'ala sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu disembuhkan. Dan kamu juga dulu ni orang yang miskin. Hang tak ingat kah? Malaikat kata, dulu ni hang pun penyakit sopok juga. Hang pun ada masalah kulit juga, kulit tak cantik. Dan hang juga orang yang miskin. Malaikat kata. Tuan-tuan, tiba-tiba lelaki yang sopok ni dia jawab apa? Dia kata, dia kata, mana ada? Aku ni memang kaya sejak azali. Dia, ni ayat orang sombong ni, dia kata, aku tak pernah ada penyakit-penyakit macam hang sebut ni. Dia kata, aku ni sihat walafiat. Kulit aku ni kulit cantik macam hari ni macam hang duk tengok. Dan harta yang aku ada ni daripada nenek moyang aku, dia kata. Ni daripada nenek moyang aku punya. Hang jangan buat pandai. Kata yang ni aku ambil daripada siapa-siapa dulu aku ada penyakit, tak ada, dia kata. Maknanya dia orang yang lupa diri, dia orang yang sombong daripada kurniaan yang Allah beri kepada dia. Maka malaikat pun kata kepada dia. Malaikat kata kepada dia. Malaikat kata, bila lelaki itu sebut macam tu, malaikat pun kata kepada dia. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW,
Bila dia sebut, dia kata aku ni kaya, aku bukan orang yang penyakit, semua harta-harta aku ni daripada nenek moyang aku, maka malaikat pun sebut, malaikat kata faradda alaihi mithla ma radda alaihi hadha in kunta kadhiban. Sekiranya kamu tipu, malaikat kata, ingat, kalau kamu tipu, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan kamu balik, akan tukar balik keadaan kamu seperti mana dulu. Tuan-tuan, bila dia tipu, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia semula. Tiba-tiba kulit dia tumbuh semula, tompok-tompok tadi. Tiba-tiba binatang ternakan dia satu demi satu, satu demi satu mati, kerugian demi kerugian, masalah demi masalah. Akhirnya habis semua daripada harta-harta dia. Dia kembali balik dalam keadaan yang lama, yang asal dulu yang dia pernah dapat. Kemudian malaikat pula mai kepada lelaki yang botak pun sama. Malaikat jumpa lelaki yang botak, malaikat tanya. Malaikat habang kata, aku ni orang musafir, aku orang miskin, aku ni nak minta bantuan, pertolongan daripada Tuhan. Boleh tak Tuhan bantu saya? Oh, dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh, harta ni semua harta aku punya. Aku ni bukannya orang miskin macam hang kata dulu, sedangkan aku ni orang kaya. Harta yang aku ada ini semua aku dapat daripada nenek moyang aku. Sama macam lelaki yang pertama. Sama macam lelaki yang pertama. Skrip dia lebih kurang sama. Maka malaikat pun kata, sekiranya kamu tipu, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan engkau kepada keadaan asal kamu. Kalau kamu tipu, jaga, nanti Allah Ta'ala kembalikan kamu ke bentuk asal kamu. Tuan-tuan, tengok-tengok bila dia tipu, betul dengan dia tipu tadi itu, dia rambut dia luruh, akhirnya dia botak, dan harta ternakan dia, binatang-binatang dia tadi ni semua mati dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Beza tuan-tuan daripada dua orang tadi ni, malaikat pergi kepada lelaki yang ketiga, iaitu orang yang penyakit buta yang awal tadi tu. Malaikat datang kepada lelaki yang buta dalam keadaan buta, malaikat mai juga dalam keadaan buta, lalu malaikat pun kata kepada dia, aku ni lelaki miskin, dia kata, bakalan aku ni dah habis, sepanjang aku perjalanan aku ni, bakalan aku ni dah habis. Melainkan aku ni tak boleh hidup, melainkan aku mendapat keizinan daripada Allah dan belas kasihan daripada kamu. Maka lelaki yang buta ni pun tuan-tuan, dia jawab dengan bahasa yang cukup cantik. Dia kata, aku dulu pun buta macam hang juga. Ni orang yang tak lupa diri. Ataupun bahasa tuan kita tadi ni, tak lupa diri. Seperti kacang lupakan kulit. Dia orang yang tak lupa diri dia. Dia ingat asal usul dia. Dia kata, maaf cakap, dia kata, aku pun macam hang jugalah dulu ni. Aku pun buta macam ni jugalah, hang ni dalam keadaan buta nak minta tolong. Aku pun sama macam hang, dia kata. Aku ni dulu juga orang yang ada penyakit buta macam hang sebut ni. Kemudian laki yang buta, yang penyakit buta tadi ni pun dia kata, kalau daripada harta aku ni, ya hang nak banyak mana pun hang nak, hang ambil lah. Sebab semua daripada harta ini bukanlah milik aku. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada aku. Aku tidak menghalang kamu daripada mengambil daripada apa pun, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak ambil banyak mana, ambil. Sebab ini bukan daripada harta kekal milik aku. Akunya dulu buta macam hang, akunya dulu miskin macam hang, akunya dulu tak ada harta macam hang. Lah ni orang macam aku dulu mai minta dekat aku takkan lupa diri. Kalau hang nak harta, hang ambil. Apa yang hang nak hang ambil. Maka malaikat tadi pun jawab kepada dia. Malaikat kata, amsik malak. Malaikat kata, peganglah hartamu. Tak apa, malaikat kata, aku sebenarnya mai ni bukan mai nak ambil harta kamu pun. Imsak malak, peganglah harta kamu, ataupun ambillah semula harta kamu ni. Fa innama butuliyahum, maka sesungguhnya sebenarnya kamu semua, tiga-tiga orang kamu ni, kamu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka wa saqita ala sahibaka. Kata malaikat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maka Allah Subhanahu wa taala merestui kamu, suka kepada kamu,
Allah Subhanahu wa taala memurkai daripada dua saudara kamu yang Allah Subhanahu wa taala uji tadi. Baik, keterangan hadis. Kata tuan kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kesakitan dan kesihatan, dengan kesusahan dan kesenangan. Ingat tuan-tuan, bukan orang yang sakit saja Allah uji, tak. Yang sihat juga itu ujian untuk Allah. Ketika kamu sihat, kamu beribadah dah kepada Allah. Kamu beribadah dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tunggu sakit baru ibadat, dah. Dia orang yang masa sihat pun ibadat, masa sakit pun ibadat. Sakit pun Allah uji, sihat pun Allah uji. Orang yang susah, orang yang senang, semua Allah Subhanahu wa taala uji. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kan Allah Taala sebut, dan kami uji orang-orang yang kekurangan harta. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Orang yang dia kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan duit, kehilangan tanam-tanaman, Allah Subhanahu wa taala uji. Wa basyiris sabirin, kata Allah, bergembira kepada orang-orang yang bersabar. Semua kita ni bila kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ganjaran. Dan yang paling pentingnya, ketika mana Allah uji tuan-tuan, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu jelaslah siapakah orang yang bersyukur dengan nikmatnya dan siapakah orang yang kufur dengan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut, sekiranya kamu bersyukur la azidannakum. Tu dua tuan-tuan, ada dua kalau disebut dalam bahasa Arab ni ada dua, kita kata takkid, dua benda yang sungguh-sungguh. Ada lam di situ, lam takkid, ada nun tu pula, nun takkid, maksudnya sungguh-sungguh. La azidannakum, kamu bersyukur kepada Allah sungguh-sungguh, kami akan bagi sungguh-sungguh. Macam tu kalau nak terjemah bagi mudah fahamnya, maknanya Allah akan tambah, Allah akan bagi. Dengan syarat mesti kamu bersyukur. Tuan-tuan, syukur ni bukan sekadar sebut di mulut alhamdulillah, tapi syukur ni mesti dia tunjuk dalam bentuk perbuatan. Syukur kita kepada tubuh badan yang sihat kita, tunjukkan kata kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk. Tak kira dah semayang ke, puasa ke, zakat ke, apa benda pun, itu tanda kita syukur kepada Allah. Wala in kafartum, tapi ingat, sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Ramai orang yang mampu bersabar ketika susah, tetapi tidak dapat bersabar ketika senang. Mereka lupa daratan, bagaikan kacang lupakan kulit. Tuan-tuan, kalau dalam perumpamaan hadis ni, 2/3 daripada manusia ni, kalau dia susah dia ingat Allah, senang dia lupa Allah. Masa dia miskin dulu dia ingat Allah, tutup aurat elok. Bila mai kaya lupa kepada Allah, boleh beli pakaian yang mewah-mewah. Kalau dulu ni dia boleh pakai takat pakai yang mana ada, bila dia ada duit, dia ada harta, pakaian dia pun makin tukar dan lupa kepada Allah. 2/3. Makna 2/3 ni apa? Hanya 1/3 sahaja yang kita tak nafikan dia kaya tetap ingat kepada Allah. Dia sihat tetap ingat kepada Allah. Dia ada harta tetap ingat kepada Allah. Kita tak nafikan ada. Bukan tak ada orang yang baik macam tu. Cuma sebahagian besar sahaja. 1/3 sahaja. 2/3-nya dapat nikmat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tuan kitab kita, Allah menjanjikan kepada mereka yang bersyukur akan ditambahkan lagi nikmat. Sebaliknya bagi yang kufur, nikmat akan mendapat azab yang pedih. Ini yang kita baca tadi ni ayat Quran. Setiap pagi ada malaikat yang ditugaskan berdoa kepada orang yang pemurah dan orang yang kedeku. Tuan-tuan, malaikat dia doa setiap pagi. Orang pemurah, orang yang kedeku, malaikat akan doa. Malaikat ni doa yang dia akan dimustajabkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak ada dosa macam kita. Malaikat tak ada nafsu macam kita. Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak tidur macam kita. Apa doa malaikat? Malaikat kata, ya Allah,
gantikan rezeki yang banyak kepada mereka yang infak itu. Ya Allah, binasakan harta orang yang bakil itu. Malaikat doa dengan dua benda. Malaikat kata, ya Allah, laki yang ada harta, yang kaya, dia ni orang yang ada banyak duit, dia ni orang yang ada banyak harta ni, dia infak kepada kamu ya Allah, gantikan semula rezeki ataupun gantikan semula harta-harta yang Allah beri pada dia. Tapi kalau dia orang yang ada harta kedekut, malaikat doa supaya binasakan harta dia. Binasa ni tuan-tuan bukan orang yang kaya tu tiba-tiba terus menerus miskin dah. Boleh jadi harta dia banyak tapi tak berkat dia. Banyak tak cukup dia. Banyak menyebabkan anak-anak dia lagi masalah. Banyak menyebabkan segala perkara-perkara yang buruk lagi berlaku dalam hidup dia. Itu juga bentuk daripada malaikat berdoa kepada orang-orang yang ada banyak harta tetapi dalam keadaan baik. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada hadis yang kita baca ini tuan-tuan, hadis yang panjang ini boleh kita ambil faham. Yang pertama tuan-tuan, kita jadilah orang yang sentiasa bersyukur seperti mana syukurnya Nabi Ayub alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Ayub ni orang yang bersyukur. Sakit pun dia syukur, sihat pun dia syukur, kaya pun dia syukur, tak ada harta pun dia syukur. Kita dah cerita dah banyak kali kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kan, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyakkan syukur. Kemudian yang kedua tuan-tuan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada setiap orang ni berbeza-beza. Maka bersabarlah dengan segala bentuk ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Masing-masing tuan-tuan berbeza. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, masing-masing kita berbeza-beza. Maka bersabarlah dengan ujian yang Allah Ta'ala beri. Ada orang ada harta, kesihatan sihat, Allah uji dia dengan ada masalah anak mungkin. Ada orang yang dia ni Allah uji dia orang yang kaya, orang yang sihat, anak pula tak ada. Orang yang dia ada anak banyak, rezeki pula ataupun daripada harta kekayaan pula kurang. Macam-macam benda yang Allah Ta'ala uji. Ada orang yang dia ada harta banyak, anak banyak, kemudian bila pergi tempat kerja pula, di tempat kerja pula ada masalah. Macam-macam yang berlaku. Semua tadi itu kita jadilah orang yang bersyukur. Baik, jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa kita sebut daripada hadis pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Janganlah kita lupa diri, jadilah kita sentiasa orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kita di dunia datang tidak ada apa-apa, kemudian kita menjadi orang yang ada segala-galanya, nanti kembali semula kepada Allah dalam keadaan tidak ada apa-apa, melainkan hanya amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-32 yang bertajuk terdengar suara aneh daripada awan. Terdengar suara aneh daripada awan yang kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pada pagi ini dan saya mengambil kesempatan, saya mendapat izin daripada Tuan Imam, saya bawakan kepada tuan-tuan borang Ihya Ramadan daripada sekolah saya, Ma'had Tarbiyah Islamiah Daerah, yang mana hasil daripada sumbangan tuan-tuan kami gunakan untuk anak-anak pelajar yang kurang lebih 300-400 orang di sekolah rendah dan menengah, untuk kami salurkan untuk berbuka puasa, untuk makan sahur, untuk moreh dan sebagainya, dan selebihnya itu digunakan untuk persekolahan dan juga guru. Jadi sekiranya tuan-tuan berhajat yang nak menghulurkan bantuan, yang sudi menghulurkan bantuan, tuan-tuan boleh ambil borang yang saya letakkan di situ. Cuma saya tak bawa main banyak pagi ni. Saya cuma ada dalam kereta tu lebihan yang saya dah bawa di tempat-tempat lain, cuma ada 20 keping juga. Tapi kalau tuan-tuan yang nak beri juga, tengah hari nanti insya-Allah pada waktu zuhur nanti saya akan bersama lagi dengan tuan-tuan untuk tazkirah ataupun kuliah selepas zuhur insya-Allah. Kita kuliah ringkas selepas zuhur nanti. Kalau tuan-tuan yang berhajat, tuan-tuan boleh jumpa pada waktu selepas zuhur nanti, ataupun tuan-tuan boleh bagi dia di tangan, tak ada masalah apa. Saya akan himpunkan sekali
Nanti tuan-tuan niatkan kepada siapa yang tuan-tuan nak sedekahkan tadi itu, pahala tadi tersebut, insya-Allah kami akan sampaikan hajat-hajat tuan-tuan. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang sudi menyumbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan lagi, tambahkan lagi segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tuan-tuan. Baik, sekadar itu saja, insya-Allah kita bertemu di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kenapa dua dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina anna wa la tuzhib barakata ulumihim anna birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.